إله إلا والحي القيوم أستغفر وأتوب للنبي الكريم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita mengangkat satu tinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga ucap terima kasih ke Allah yang pasti pilih kita pada malam ini. Walaupun kita letih seharian kita kerja, dapat kita sama-sama menghadirkan diri dalam majlis ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi fardhatun, mudah-mudahan kita mendapat ganjaran di sisi Allah insyaallah, mudah-mudahan. Sambung lagi pengajian kita pada malam ini masih dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab tawadhu, yaitu bab merendah diri terhadap orang-orang yang beriman. Umat Islam adalah beramal dengan sifat terpuji dan mulia seperti tawadhu. Yang kita umat Islam mengaku beriman kepada Allah, mesti ada sifat tawadhu, yaitu merendah dari cakap awak dia, tawadhu cakap Melayu dia, merendah diri. Mesti ada sifat itu. Kita mengaku kita beriman, kita mengaku kita Islam, mesti ada sifat merendah diri pada tempat-tempat yang tertentu. Dan menghormati kerana sifat itu disukai oleh Allah. Sebab apa kita merendah diri? Sebab Allah Ta'ala suka. Kita yang mana Allah Ta'ala suka, itu kita kena buat. Allah Ta'ala suruh buat, kita kena buat. Allah Ta'ala larang, kita kena tinggal. Dan Rasul juga suka bersifat demikian, kerana Rasul juga bersifat merendah diri. Rasul merendah diri, kita cuma ada ni. Kena ikutlah sifat Rasul. Sebab Rasul tu sebagai ikutan kita, sebagai idola kita. Jadi orang muda-muda sekarang ni dia idola dia lain pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan puasa ni musim bola Eropah, idola dia bermain bola. Dulu masa saya dulu Maradona, sekarang tak tahu saya. Saya tak tahu siapa pemain bola yang hebat. Dan tua-tua ni dah tak ingat nak bola-bola tu. Maka hendaklah kita letak dalam diri kita hak pertama Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya Rasulullah, dan ketiganya ibu dan bapa kita. Itu ni kan tua tak ada ibu, tak ada bapa. Ya, melainkan doa kita kepada yang sudah meninggalkan kita, insyaAllah, mudah-mudahan. Maka akan lahirlah dengan sifat takwa tadi, sifat tawadhu tadi, kekuatan iman dan semangat kerjasama di antara mereka yang menegakkan syariat Allah, iaitu syariat Islam. Kalau merendah diri, tuan-tuan, mesti ada kerjasama. Ya, kalau kita berbalah di antara ikut besar kepada kita aja, tak boleh jadi apa. Mesti dia persetujui. Macam kita di karya surau ni kan, kita nanti ada jatuh kuasa kita. Tapi bila datang jemaah tak datang, ini tak boleh. Kita ada nanti berkewajiban, kita yang ada jawatan dalam surau ni mesti datang. Tidak, kita nanti akan ditanya oleh Allah, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan mempersalahkan orang lain. Kita ni selalu, itulah kamu, dulu kamu janji boleh
Tanpa saya orang tak baik. Ataupun dia benci dengan seseorang. Dia tak suka orang tu, dia tak main. Kalau orang tu tak ada, baru dia main. Ni yang tak boleh ni. Zaman Allah banyak hal tu. Firman Allah Ta'ala, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, Al-Syu'ara ayat 215. Dan hendaklah engkau merendah diri kepada orang yang beriman, sekalipun mereka daripada golongan fakir dan miskin. Kita jangan pilih dulu. Nak merendah diri orang yang beriman di tuan-tuan, dia jangan pilih. Sama ada dia tu berada, sama itu ada berpangkat, kaya, hebat, ada gelaran, datuk, Tan Sri. Maka kita melupakan orang yang rendah. Di sisi Allah dijadikan manusia ni sama, melainkan orang-orang yang bertakwa. Yang lebih di sisi Allah, mereka yang bertakwa. Agak-agak kita ni ada takwa dah. Agak-agak. Kalau kita rasa kita tak ada takwa, tak, mana kita belum lagi. Tak layak lagi kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, setiap mereka yang bertakwa, yang takwa tu maksudnya takwa. Takwa, sifat takwa ni sifat merendah diri. Haknya ditulis tawaduk, rendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sifat rendah diri, dan takwa itu adalah orang yang merendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kata menyerahkan segala perbuatan dia, segala urusan dunia dia, urusan akhirat dia tertumpu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana manusia. Kadang-kadang orang ni tunjuk kepada orang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kita nak keluarkan zakat, bersedekah, berinfak, kita pilih orang. Konon-konon dia kalau saya bagi kat tuan ni, nanti dia bagi kat saya. Nak balas-balas zakat kan boleh balas-balas. Bagi patah balik dah. Dulu saya teringat ada satu kisah di Kedah. Bukan dekat sini, dekat Kedah. Musim padi, musim orang ambil padi lah. Dia bagi zakat. Dia bagi zakat ke kawan tu. Nanti hang bagi kat aku pula nolak. Ni cerita apa ni? Cerita apa? Mana kalau dia nak bagi, dia nak balasan. Tak boleh lah. Bukan takat tu saja kata Rasulullah, bagi tutup. Kita berinfak, kita bersedekah, kita bagi terus ke orang lah. Ikhlas kerana Allah. Aku berzakat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berinfak, aku sedekah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah Ta'ala kata, kalau kamu nak lapangkan diri kamu, kau nak tempat surga Allah, dan dalam surga nanti satu mahligai yang disediakan Allah. Allah kata, Allah bangun tengah malam, orang tengah tidur nyenyak, kata Allah, kamu bangun seorang-seorang, walaupun letih lagu mana, kata Allah, kalau kamu boleh melaksanakan hal ini, maka Allah berikan akan janji Allah yang dijanjikan oleh Allah, mahligai dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai bila? Esok ada peluang kahwin. Malam tadi dia letih semayang pula kita pun tak tahu. Dia tengok duduk suat menantu. Orang tengok pasal menantu. Malam tadi aku mayang tahajud. Habis perkara ni kita nak buang dalam diri kita. Sifat tawaduk ni tuan-tuan, Allah Akbar, hebat sangat. Kalau ada diri kita dalam sifat tawaduk, merendah diri ni, tak kira tuan-tuan. Sama ada orang tu kaya, miskin, apa semua, maka kita boleh meletakkan jiwa kita dalam rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada sifat ni, tak ada rindu dengan Allah. Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum
an dinihi fasawfa ya'ti biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatan 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Al-Maidah ayat 54. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang berpaling tadah dari agamanya, yang mereka menjadi murtad, maka Allah akan datang suatu kaum yang ia kasihi mereka daripada mereka, dan mereka juga kasih kepada Allah. Mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas dan gagah kepada orang-orang kafir. Kita tengok sekarang, adakah orang yang beriman itu bertegas kepada orang kufur, orang kafir? Tuan-tuan, kalau orang beriman yang buat salah, tuan-tuan, tak tentu lagi kesalahannya. Kena. Tapi yang kita disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mereka beriman, maka lakulah keimanan mereka itu di sisi Allah dan bertegas kepada orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Terus Allah Taala berfirman, dikata kenapa orang Islam ni dulu dia beriman, kenapa dia kufur sekarang? Allah Ta'ala heran. Ya? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am, wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Apa kata Allah? Wa kaifa takfurun. Allah Ta'ala heran, pasal apa ada orang kafir lagi ni? Kafir ni tuan-tuan bermaksud engkar. Bukan kafir hak yang di Cina, hak ada di kota, hak ada di Seremban, apa betul. Kafir ni orang Islam yang mengaku beriman pun dia kufur. Sebab apa? Dia ingkar dengan arahan Allah. Itu kafir. Sedangkan kata Allah, aku turunkan ayat Allah, wa kaifa takfurun ayatullah wa fiikum rasul. Aku turunkan ayat Allah itu Al-Quran. Kenapa kamu tak baca Al-Quran tu? Sedangkan Al-Quran itu sebagai petunjuk hudan linnas, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala kata ayatullah wa fiikum rasul. Aku turunkan Rasul di sisi kamu sebagai ikutan kamu. Lalu mereka kufur dan berpaling tadah kepada Allah, maka murtad baginya. Dia terkeluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada laki-laki dan perempuan. Apa tujuan Allah jadikan laki-laki, jadikan manusia daripada laki-laki dan perempuan? Dan kami telah jadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku-suku supaya kamu berkenan-kenalan dan beramah mesra di antara satu sama lain. Sesungguhnya semula kamu di sisi Allah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Tujuan Allah Ta'ala jadikan kita manusia ni, Allah Ta'ala suruh bermesra-mesra di antara satu sama lain. Sebab apa kata Allah, di antara kamu tu tak ada yang hebat, tak ada yang paling tinggi di antara kamu. Kamu tinggi, kamu rendah, tak ada di sisi Allah. Hanya di sisi manusia saja. Yang tinggi di sisi Allah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Antara kamu bukan lebih tinggi keturunan atau bangsanya. Allah, tuan-tuan ni. Kita takut sekarang ni banyak tuan-tuan. Ada berpuak-puak. Negeri Sembilan dengan Negeri Sembilan je. Orang Kelantan dengan orang Kelantan ni. Kalau orang Banjar tu orang Banjar. Pernah dengar orang Banjar? Saya orang Banjar. Yang kata Banjar ni kulaan dia kata. Kulaan saudara. Dia buat satu kumpulan. Dia tak suka kumpulan dia. Allah Ta'ala tak Rasulullah tak akan mengaku umat. Tuan-tuan jaga tuan-tuan.
Tuan-tuan pergi ke kelompok, pergi ke mana-mana, tuan-tuan jumpa orang di sembilan, orang kelompok tuan-tuan tinggal. Itu tak boleh. Tak asuh dengan bangsa dia. Sebab Rasulullah kata, man aswabiyatin falaysa minni. Siapa yang mengangkat puak dia, aswabiyah, Rasulullah kata aswabiyah keturunan dia, kumpulan dia, puak dia, adik-beradik dia. Lalu kata Rasulullah, falaysa minni, mereka bukan daripada golonganku. Kita takut dah betul. Jangan taksublah. Ya. Lalu mereka yang beriman itu merendah diri, tawaduk. Merendah diri daripada awal saya sebut tadi, ada pada tempat-tempat dia. Ini kadang-kadang tu kita tak kira tempat, duk merendah diri situ lah. Contoh kat surau, nak bagi contoh kan. Surau ni tu imam dia sakit perut, tak boleh datang kat surau. Bilal dia pun tak di mana, kita pun tak tahu, dia dah kerja lain. Mainlah 10 orang. 10 orang tu imam tak ada. Bilal tu pun tak pernah jadi imam. Nah, ada seorang tu tuan-tuan, dia boleh sikit lah. Dia tawaduk, dia merendah diri. Tak boleh lah, tak semayang lah, tak berjamaah lah kat surau tu. Celah-celah tu tuan-tuan, datang seorang pakai jubah hebat semua. Rupanya dibalik pada umrah. Dia tak pada umrah. Bila hak azan tadi tuan-tuan dia kata, ni boleh, dia kata. Dia tangkap mak. Dia tak tahu dia boleh ke tidak. Tapi tengok gaya boleh. Kalau pakai jubah, sopan ini. Dan tak ada orang, bila tadi rukuk lah. Ramai tak? Anda jadi imam tak? Nampak? Kawan tu tengok pergi juga ke depan. Tapi dia tak tahu. Bukan tak tahu, boleh. Tapi kalau orang tak biasa tu, dia gelabah. Tuan-tuan tak gelabah. Dia rasa macam Allah. Dia angkat tangan sebelum tu dipanggil Nabi. Dia baru balik umrah tuan-tuan. Allah. Dekat Kaabah tu, semayang tu. Kan imam dia tu sengau. Dia kata, bila pula kawan dia sengau kan? Tak apalah boleh. Asal suku kampung ni, berapa hari je dia umrah kan? Tak sengau dah. Dulu masa pun kita sengau lagi. Tapi tak apalah, boleh juga dia main pak. Tidak langsung tak boleh jemaah. Dia angkat takbir, Allahu Akbar. Hebat. Tak sesi aku pilih jadi imam. Tak pilih jaga tengah sembahyang bercakap dulu. Mana bawa cakap? Tapi kipas angin tak ada, aircon tak ada, baju goyang. Pasal apa pula kipas tak ada. Dia tak biasa meletakkan. Saya dulu macam tu tuan-tuan. Dia baca Fatihah, waladhdallin, hebat, cantik bacaan dia. Tapi kalau dia jawab gemuk tuan-tuan, dia baca ayat. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kamu 10 orang, 5 orang amin, yang 5 tak amin. Kadang-kadang umpaya tuan-tuan. Maknanya tawaduk kena ada tempat. Sedangkan sebelum yang main tadi jadi imam tadi, ada yang boleh jadi imam. Tapi oleh kerana dia kata aku tawaduk, aku ni ada tempat kita nak tawaduk. Tak boleh lah juga. Bukan dia tak boleh, dia boleh, tapi dia garah mulut. Ada baca Fatihah waladhdallin hujung kan. Ini berlaku. Kadang-kadang kita tak boleh buat. Dalam perkara ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersegeralah kamu kembali kepada Allah supaya kamu sentiasa bertakwa dan merendah diri kepada Allah Subhanahu dalam keadaan apa sekalipun. Ya?
dalam kita senang, dalam kita susah, dalam kita ditimpa musibah daripada Allah, mesti ada sifat ni. Dan jadi orang yang beriman mesti ada sifat ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. وعن إياده بن الحمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أوحى إلي أن توضعوا حتى لا يبخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم. Daripada Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memberi wahyu kepada aku yang memerintahkan supaya kamu semua bersifat tawadhu. Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah beritahu kepada kita, Rasulullah beritahu kepada kita bahawasanya hendaklah kita ni bersifat tawadhu. Allah sampaikan kepada Rasul sampaikan kepada kita, ya? Hendaklah manusia itu bersifat tawadhu, sehingga tidak ada seorang pun merasa bermegah diri. Kalau dah ada sifat tawadhu itu semua, tak ada siapa yang duk bangga diri dia. Lagi pasal kita tak ada sifat ni, kawan ni duk hebat dengan hati dia, kawan ni duk rasa macam dia lagi hebat. No. Ada yang manusia kufur dengan kehebatan dia. Dia kufur dengan Allah. Dia rasa dia hebat. Dia tak mengaku diri dia hebat. Itu bukan kerana Allah. Hebat. Gaji banyak, pangkat besar. Aku ni macam ni lah, orang kampung. Itulah, kamu malas dulu. Dia kata rezeki ni bukan Allah yang bagi lah, tengok. Orang dah rasa dia jadi hebat, dia tak rasa Allah yang memberi rezeki. Dia kata aku gaji besar, pangkat besar kerana aku dulu mengaji tinggi. Sebab aku ada ijazah, ada pangkat, dia kata. Maka dengan ada ijazah yang tinggi itu, dia kata, maka aku dapat pulangannya. Aku dapat gaji besar, orang sanjung aku. Dia lupa dengan Allah yang memberi rezeki. Maka lalu ia kufur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Ada juga orang yang tak berada, orang susah pun juga ada yang kufur kepada Allah. Ya? Dia mempersalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan dia tu miskin. Ini bukan salah aku, salah Allah. Allah Ta'ala bagi aku miskin. Pasal apa? Kenapa Allah Ta'ala tak bagi aku kaya? Disalahkan Allah, maka dia terkeluar daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya pun susah, senang pun susah, susah pun susah. Kalau tak ada sifat takwa, sifat tawadhu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bimbang diri kita ni. Kita rasa kita hebat lah. Kita dah ada sifat tawadhu, rasa ada sifat tawadhu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, doa so bangga, doa so hebat lah kita. Kita tak tahu Allah Ta'ala pandang kita ke. Kita takut Allah Ta'ala tak tengok kita. Kita buat bayang, kita puasa, kita naik haji, kita bersedekah, berinfak, berwakaf. Kita takut Allah Ta'ala tak tengok kita. Ya? Kena jaga kat sini tuan-tuan. Jaga. Takut benda ni tuan-tuan kita tak boleh nak jaga. Nak sifat merendah diri tuan-tuan kena jaga. Sebab apa kat sini kita tak boleh nak kawan.
dari orang-orang yang lain, dan tidak boleh seorang itu menzalimi dan melampaui batas terhadap orang lain. Orang yang tawadhu dia takkan menzalimi orang. Ini sifat zalim ni jangan ada pada diri kita. Bukan takat zalim kepada Ibnu Abbas kata, zalim ni bukan takat hak manusia saja. Zalim juga kepada kejadian Allah seperti binatang. Ada orang dalam Facebook dia banding kucing daripada tingkat 15 ke bawah, menzalimi ini binatang. Ada yang dijebak leher digantung atas tingkap pun ada. Bukan takat zalim. Baru-baru ni tuan-tuan kat Kuala Selangor bunuh mak dia penggal kepala. Tuan-tuan ada baca tak? Sebab ada tak ada ciri-ciri sifat yang disebutkan oleh Allah dan Rasul. Ini berlaku. Sebab apa kita tak ada sifat yang merendah diri kepada Allah? Maka lahirlah masyarakat yang menzalimi di antara satu dengan yang lain. Dan sifat itu tuan-tuan tahu bagi lain di antara satu sama lain. Bertengkar dia macam pandai ni. Orang ni rasa dia pandai, kawan ni lagi pandai. Kawan-kawan ni tuan-tuan ada banyak ustaz sekarang ni tuan-tuan. Ustaz Facebook pun banyak sekarang ni. Dalam kumpulan WhatsApp tuan-tuan dia lah jadi ustaz. Masjid pun tak pernah, surau pun tak pernah. Ada orang pun tak dia ada post sekali. Dia tak baca pun itu. Sama ada hadis itu sahih ke, hadis mutawatir ke, hadis dhaif ke, dia tak tahu. Itu hantar. Dia rasa dibaca senang dan tak ke orang lain. Orang tu pula post ke orang lain. Allah Akbar tuan-tuan. Terjadi dengan manusia. Itu berlaku. Islam menuntut umatnya beramal dengan sifat tawadhu dan menghormati di antara satu sama lain. Dengan demikian akan lahirlah sebuah masyarakat Islam yang harmoni. Ini kalau ada sifat ini kata Rasulullah, dengan beramal dengan sifat tawadhu ini, maka terbinalah satu masyarakat yang sentiasa melahirkan sebuah masyarakat Islam yang harmoni, yang hebat, yang kokoh. Saya kahwin dengan orang Islam tapi tak pandai pelet pun tak boleh tanpa nak cakap. Sebab kadang-kadang orang pun tak faham cakap saya. Tak faham pun tak kena faham juga. Saya pun tak faham cakap Islam ni. Saya bawa faham je. Nak buat macam mana? Saya orang lain, tuan-tuan orang Negeri Sembilan, saya di Selangor. Kalau tuan-tuan pernah duduk KL, tak apa boleh, insyaAllah. Saya duduk kat Perlis, tuan-tuan 18 tahun. Pencen dekat Perlis. Bertugas di Bohor Mali, sekolah menengah Arab. Saya dalam jurusan bahasa Arab. 18 tahun di situ. Dok Mali, tuan-tuan, pondok tuan guru bapa kepada arwah Kharudin di Bohor Mali, Simpang 4 Perlis tempat ini. Selama 18 tahun. Lepas itu dapat orang sana. Dapat orang sana, kahwin dengan orang sana. Dah tahu ni macam mana datang, dapat perlakuan ke-9. Suapuan saya lah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tidak boleh nak pasang ke lebih pada satu, jumpa saya lah. Kalau tuan-tuan berani lah. Tapi saya tengok sini semua ni hebat orang ni. Semua tak puas ni.
Bahasa imam nikah tuan-tuan takwa. Orang takwa tu bukan takwa kepada Allah. Takwa bini tua. Ini ada depannya semua takwa lah. InsyaAllah mudah-mudahan. Dan takwa apa orang ini? Allah Ta'ala peruntukkan kat kita empat orang. Saya kosong dua lagi. Ini kosong. Mana kau pasal? Isteri saya nak cari seorang lagi. Tapi saya tak mampu. Saya tak mampu. Kalau muda dulu ditawar aja ya. Ni dah tua tak payah. Kita dengar cakap dia nak. Yang keduanya, kedudukan orang Islam di sisi Allah adalah sama saja tarafnya. Ya? Kedudukan kita sebagai umat Muhammad, sebagai yang mengaku beriman kepada Allah, di sisi Allah sama aja, tak ada lebih pun. Nah, sama ada kamu kaya, sama ada kamu senang, berpangkat tinggi, ada gelaran Datuk Tan Sri, ataupun yang papa kerana orang miskin, semuanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Allah, melainkan mereka yang bertakwa kepada Allah. Takwa maksud takwa, ditakut kepada Allah. Al-Imam Ghazali tulis dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, dia kata apa takwa ni tuan-tuan? Nak ada ciri-ciri takwa, buat yang Allah Ta'ala suruh, tinggal yang Allah Ta'ala larang, jadilah orang yang takwa. Dan jadi takwa, Allah Ta'ala suruh takwa, tak boleh. Kita ambil setengah-setengah hak kita suka je. Ambil separuh-separuh, separuh ambil, separuh tinggal, tak boleh lah. Hak yang kita nak nampak boleh kat kita, kita pegang. Hak tak boleh kat kita, kita tinggal. Hak tu tak boleh. Nah, ini berlaku zaman mutakhir ni tuan-tuan. Orang-orang kafir ni tuan-tuan, dia nak buat kita jahanam, nak buat kita ni menderita dalam masa-masa kita hidup. Tuan-tuan nak bayangkan, Allah Ta'ala turunkan bala ni kita tak tentu lagi. Tak sampai bila lagi Allah Ta'ala nak cari ni. Covid ni masih berada lagi tuan-tuan dalam negara kita. Turun naik. Semalam tu 3,000 lebih lagi. Tahun ini saya tak nampak lagi tuan-tuan. Masih lagi diperhitungkan. Banyak tuan-tuan yang kena. Ya, dulu dia kata cucuk 2 kali ya. Ni ada 3 pula. Ada dengar-dengar dia kata ada lagi yang keempat. Mampu. Tuan-tuan, banyak dah yang mati ni. Tuan-tuan, kalau ada rasa ketahanan, cucuk lah. Kalau ada rasa tak tahan, tuan-tuan jangan cucuk. Bapa kepada Sahibus Sama'ah Mufti Liga Perlis, tuan-tuan sekarang tengah lumpuh. Lepas ambil dos yang ketiga. Lumpuh. Dulu tak lumpuh pun. Dia lumpuh. Ada seorang bekas tentera, bekas polis. Dia ambil dos yang ketiga, buta. Yang mati banyak. Tuan-tuan, hak buta tu, dia dah baca dekat botol anak cucu dia tu dah habis tempoh, expire. Tengok ni cerita apa ni tuan-tuan. Itu berlaku. Tak belum ada tarik-tarik lagi tuan-tuan. Kita takut nanti sampai bila. Dah lagi jadi macam ni tuan-tuan. Dan juga oleh sebab itu Islam melarang umatnya melakukan kezaliman dan hendaklah menjauhi daripada sifat kecil seperti membesar diri, bermegah dan sebagainya. Sifat ini nombor. Duk bangga diri, duk rasa dia hebat ya. Ialah yang baik, orang lain tak baik pun. Kita takut benda-benda macam tu. Membesar diri, bermegah dan sebagainya.
Hadis lain daripada rawahul Muslim, daripada riwayat daripada Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zada Allahu abadan bi'afuwin illa izzun wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Rawahul Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan dikurangi harta dengan sebab bersedekah. Rasulullah kata Allah Ta'ala tak kurangkan harta kita kalau kita nak bersedekah. Yang tak bersedekah ni dia rasa takut nanti dia jadi papa ke dana. Sedangkan Allah berjanji, kata Rasulullah, siapa yang berimpak, siapa yang bersedekah, maka akan tambahkan rezekinya. Dia tak tambah duit, dia tak tambah kekayaan, walaupun sedikit. Allah Ta'ala tambahkan kepadanya keselesaan. Dia rasa sedar, walaupun sedikit, tapi dia rasa senang, tenang. Lalu Allah bagi kepada mereka itu rezeki yang mereka sendiri tidak mengetahuinya. Ini azan sekincang tak? Ya? Ya. Ini dulu ni. Ini nampak lagi ni. Ya? Sebab Allah Ta'ala ada firman dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Nah, Allah Ta'ala panjangkan rezeki kita, hendaklah yang pertama mesti yattaqillah, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, lalu Allah berikan rezeki kita, Allah tambahkan rezeki kita. Yaj'al lahu makhraja, Allah Ta'ala jadikan jalan keluar. Tak ada pasal macam susah sangat. Allah Ta'ala lapangkan kita. Tapi kata Allah, mesti takwa. Mesti ada sifat takwa di sisi Allah. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang kamu sendiri tak sangka daripada mana mai, datang daripada mana. Kita sendiri tak tahu rezeki itu datang dari mana, tak tahu ada ya. Janji kata Allah tidak bertakut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Takut apa kita nak sedekah, tapi sedekah yang macam mana? Orang kena kata hak lagu mana, yang lagu mana hak yang kita dapat. Anak sampai yang Allah Ta'ala terima, yang Allah Ta'ala akan tambahkan rezeki kita yang kita sendiri tak tahu datang daripada mana. Macam mana cara kita nak. Sedekah yang kita lakukan itu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kerana manusia. Sedekah sekarang tuan-tuan, nak cek dia tu pasal apa tu, cakap kapak lagi, angkat bagi pasal 2 orang pegang cek tu. Satu tak kira sedekah, itu original, menunjuk. Lagi satu kata Rasulullah dalam doa syariah tu dan sedih hebat. Dia heran, pasal apa aku boleh derma ni, pasal aku boleh bersedekah, orang lain pasal apa tak boleh. Dia heran dengan dia sendiri. Maka orang yang macam ni kata Allah duduk dalam di bawah neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal dia rasa heran, dalam bahasa Arab dia ujub. Bila sedekah, macam mana aku boleh sedekah ni, pasal apa ni, orang lain pasal apa tak boleh ni. Dia rasa lagu tu. Bangun tengah malam, aku bukan hebat sangat pun, tapi aku boleh bangun.
Orang lain pasal kau tak boleh. Oh, dia heran dengan diri dia. Dia mana tahu orang ke rumah orang bukan duduk ke rumah dia. Allahu Akbar. Zaid bin Harithah, tuan-tuan, Rasulullah jamin dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat lain berkata, "Ya, susah pasal kau boleh masuk dalam surga. Dia mana boleh pasal kau, dia susah." Tapi Rasulullah jamin dalam surga tempatnya. Ada seorang tuan-tuan, dia nak tertidur dekat masjid. Ya. Masuk di masjid, dia nak tumpang tidur boleh. Dia kata, dia tunggu, dia tak tidur, dia nak tengok saya ni buat apa tengah malam. Kok dia buat tahajud, tak mau sampai ke siang, dia tak tengok apa yang dia lakukan. Lalu pagi itu tuan-tuan dia tak rasa tak sedap juga lah. Pas main subuh dia tanya, yang lain dia tak pernah tanya, siapa yang Rasulullah kata kamu dijamin masuk surga? Lalu dia kata, sebelum tidur maafkan orang lain, jangan kata orang. Ini tuan-tuan balik kata, saya balik nanti tuan-tuan balik nak tidur, ya Allah, ada orang jahat aku, ya Allah, ampunkan dia, ya Allah, doakan dia supaya dia selamat, ya Allah. Sebab tu dia dijamin masuk surga. Sebelum ditipu dia ampunkan semua orang. Sama ada orang salah ke tak salah dengan dia, diampunkan. Sebab kita kena doa, tuan-tuan, jangan kita doa seorang. Jangan tamak dengan doa. Kita doakan kita, doakanlah kawan-kawan kita, sahabat kita, alim ulama kita, adik-beradik kita yang dahulu meninggalkan kita. Kalau kita seorang masuk dalam surga, tak seronok lah. Kita doakan supaya kita dapat semua masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Contoh sebab saya datang ni, tuan saya tak ingat ni, tuan. Daripada tuan buku saya dah sebut dia kata, Rahman dia kata, kalau mau nak kawan, carilah kawan yang baik. Saya kata, nak cari kawan kat mana? Dia kata, pergilah kat surau, pergi kat masjid. Dia kata, dah tentu orang tu baik sebab dia buat sembahyang. Ada satu kisah, tuan-tuan, dia kata apa, tuan-tuan? Dalam kumpulan surau tu, dalam kumpulan masjid tu mati seorang. Mati seorang, Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu mati pula seorang, Allah Ta'ala masuk dalam surga. Lalu diceritakan kepada hak yang dulu masuk surga, wahai sahabat, dia kata, ada tak kamu nampak sekian sebulan bin sebulan yang mati minggu lepas sebelum saya mati? Siapa nama dia? Rosli, dia kata. Rosli mati dulu, tak ada dalam surga. Nampak? Dia kata, antara dua, kalau tak ada kat sini ada perkampungan lain, iaitu perkampungan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hak yang masuk tadi, tuan-tuan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, dulu aku sembahyang dengan dia, ya Allah, di surau sama-sama, ya Allah, puasa berbuka sama-sama, ya Allah, tarawih sama-sama. Kadang-kadang kami buat kumpulan tahajud tengah malam, qiyamul lail sama-sama. Tolonglah ya Allah, sebab kami dulu kawan dekat dunia. Kawan aku tu kawan baik, ya Allah, tolong ambil dia daripada neraka, masukkan dalam syurga. Lalu Allah Ta'ala kata, kalau hamba pergilah, ambil tengok kawan. Maka pergilah orang yang nak masuk syurga, dia tinjau dekat dalam neraka, nampak. Dia kata, ya Allah, nampak kawan-kawan saya. Allah Ta'ala kata, panggil dia. Lalu dipanggil, maka kawan tu tadi masuk syurga bersama dia. Lalu Allah Ta'ala tanya kat dia lagi, ada tak lagi kamu nampak kawan-kawan kamu dulu yang beramal bersama kamu dulu? Dia kata, ada 2-3 orang lagi. Habis semua masuk ke dalam syurga Allah. Hak tu yang kita nak berkawan ni, nak cari kawan yang baik ni, ada kat surau ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mati dulu, minta lah tuan-tuan panggil lah saya. Kalau tuan-tuan masuk surga lah.
Panggil saya. Kalau saya mati dulu, kalau Allah Ta'ala masuk saya surga, mudah-mudahan kita ni semua masuk surga. Nanti saya panggil tuan-tuan, ya Allah, tolonglah tuan-tuan. Kawan-kawan saya yang masih hidup ni tuan-tuan, kalau mati nanti masukkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang berlaku kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dan hajat ni tak apa. Okey, sikit lagi ya. Jawab ni tuan-tuan. Daripada sekian 4 jam perjalanan kemarin. Baca satu hadis lagi. Tak habis lagi tadi. Allah tidak menambah keampunan seseorang hamba melainkan seorang itu ditambah dengan kemuliaan. Allah tak akan tambah keampunan dia kepada kita, tapi Allah Ta'ala tambah kemuliaan kita. Allah dah ampunkan, Allah Ta'ala tak akan tambah keampunan. Yang Allah Ta'ala kemuliaan kita. Orang sanjung kita, orang tengok kita Allah hebat. Dia berlaku. Kalau kita kena pegang tu. Karena sebab Allah tak ada berjanji. Tidak seorang itu merendah diri kerana mengharapkan redha Allah, melainkan dia akan diangkat derajat dia. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala tak kurangkan harta dia sebab kita bersedekah. Imam Nawawi kata, siapa yang sakit nak sembuh, dia kata ubat dia sedekah. Banyak bersedekah, maka sakit kita akan hilang. Akan sembuh penyakit kita kerana kita bersedekah. Sebabnya kita kena sedekah. Tabung tadi berjalan, mati lah. Tak sembuh pun tak apa dah gitu. Bila mengaji je, bila ada ceramah ke, bila ada apa berjis agama ke, memang tak bawa duit. Syaitan tu. Lagi berlaku. Orang yang bersedekah dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak perlu bimbang tentang kekurangan hartanya, karena Allah telah berjanji menambahkan keberkatan atas harta dia. Tak tambah, harta dia Allah tak akan tambah, tapi ada keberkatan. Walaupun kita susah, tapi ada keberkatan di sisi Allah. Ada orang senang tak nak apa-apa, duit banyak, orang besar, isteri banyak, bukan isteri besar, kereta besar, macam-macam dia besar. Tapi Allah Ta'ala tak bagi ketenangan. Tidur malam pun susah, takut orang curi harta dia. Baik, kalau macam tu tak payah senang lah. Tak payah kaya, sebab tak ada ketenangan bagi dia. Tuan-tuan ada kisah tuan-tuan kaya sungguh, bukan lawak-lawak. Harta ni 7 ketubur pun tak habis nak makan, tapi Allah Ta'ala tarik kesihatan dia. Bila Allah Ta'ala tarik kesihatan dia, masuk hospital, masuk rumah sakit. Doktor kata kamu ni, dia kata kena kurangkan makan. Kalau kamu nak baik dari penyakit kamu ni tuan, dia kata jangan makan nasi. Sudah, duit banyak tapi tak boleh makan nasi. Lepas tuan, saya nak makan apa? Doktor dia kata, tuan kena makan ubi kayu. Baik, musim Jepun pula. Duit ada tapi tak boleh makan nasi, makan ubi kayu. Tak apalah ikut cakap doktor sebab kita nak baik. Lalu dia kata, doktor kata, esok pagi-pagi bangun daripada tidur, tuan kena berjalan kaki keluar. Dia kata tuan jangan pakai kasut, jangan pakai baju. Orang kaya tak pakai kasut berjalan.
Orang kaya tak ada baju. Dia kata keliling padang ni 10 kali. Dia pergi kat sana padang. Orang nampak dia kata siapa tu? Itu orang kaya tu. Orang kaya apa baju orang tak pakai. Kasut pun tak pakai. Kalau nak tarik tu sikit kita tak nampak. Lah sekali tuan-tuan nak lumpuh. Tak boleh nak angkat kaki, tak boleh nak angkat tangan, tak cakap je boleh. Cakap pun orang tak berapa nak faham. Nak makan pakai utau gitu. Bila sampai makanan dah tak boleh nak makan, tak ada selera nak makan, duit banyak. Apa dikata dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, jangan matikan aku wahai Allah. Ni hartaku banyak ni. Aku takut hartaku ni orang ambil. Jadi. Ya Allah, jangan matikan aku lagi ya Allah. Kau berilah aku kesehatan ya Allah. Isteri aku cantik. Nanti orang ambil isteri aku kalau aku mati. Tak buat apa tuan-tuan. Kalau harta tanpa keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kata Allah, keampunan yang diberikan oleh Allah ke atas hamba-Nya adalah semata-mata sebagai suatu kemuliaan Allah kepada mereka. Hamba yang sentiasa mengharap redha Allah dan bersifat tawadhu akan diangkat derajatnya yang lebih tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Aziz pada sebab yang lain. Sunataman kana arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Nak martabat tinggi di sisi Allah, aqimis salati liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Baca Quran sebelum timbul fajar. Kita pernah buat. Kita balik pada masjid, habis sembahyang subuh, kita tak pernah buka Quran, tak pernah baca. Ataupun sebelum sembahyang subuh, kita tak pernah baca Quran. Macam mana Allah Ta'ala nak derajat kita, nak angkat darajah kita? Allah suruh kita baca Quran sebelum terbit fajar. Kita buat apa? Balik pada masjid, balik pada surau, bukan nak kata ni. Tempat kita kat mana? Ada kopi makan canai. Esok mungkin ada canai. Bukan kita nak kata tapi itulah kita. Itulah rutin yang kita kerjakan. Kita tidur jangan pula esok tak pergi pula. Nak cerita kehenan kita ni. Macam mana Allah nak angkat kita? Sedangkan kata Allah, kalau kamu nak diangkat darajah kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, qiraatul Quran. Bacalah Al-Quran sebelum timbul fajar. Wa minal laili fatahajjat nabilatan la asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Ta'ala berikan makan yang terpuji. Wa minal laili fatahajjat bih. Yang pertama tadi baca Quran sebelum fajar. Yang kedua dia kata Allah, wa minal laili fatahajjat. Maksud dalam ayat itu kata Allah, bangun di pertiga malam. Pukul berapa kata? Pukul 3 kata, pukul 3:30 ke pukul 4 ke bangun. Lifatahajjat bihi nafilatan lah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala 2 rakaat cukup. Ni tak pasal-pasal bangkit nak buang airnya. Lepas tu ambil bantai pula, duk baring pula. Bukan payah pun, lepas buang air tu ambil uduk, main 2 rakaat je. Kenapa? Ulama duk garis padu, dia kata kalau dah tak nahan sangat nak bangun, dia kata duduk dekat atas katil, atas tilam tu, duduk bersila, angkat tangan mohon ke Allah, ya Allah,
tolong kamu hamba ini ya Allah, tolong, minta ke Allah Ta'ala. Ya dalam kita, dia semua aku tonton, minta dengan Allah, munajat kepada Allah dengan sebenar-benar permintaan. Sampai Imam Ghazali kata, buatlah menang Imam, sampai kita menangis. Sampai disambut dekat hujung tu tak boleh menangis, buat-buat menangis. Buatlah menangis, ya Allah, tolong. Buat je tak ada apa-apa. Sampai tahap tu. Maka kata Allah, mohonlah kepada aku, kata Allah. Ni orang berpayah kadang-kadang ni doa perbidaan ni payah juga. Sini tak ada kan. Kalau tempat saya mengajar dulu 18 tahun, sekarang ni tuan-tuan semua bidaan. Ni Wahabi ni. Sini tak ada, di Sembilan tak ada Wahabi. Doa salam, tahlil salam, baca tarkil salam. Allah Ta'ala kata, mohon kepadaku, istajib lakum, nescaya aku perkenankan. Pasal kau pula tak boleh berdoa? Jadi mudah-mudahan kata kita ni tergolong dalam golongan orang-orang yang diampunkan oleh Allah dan diberi kemuliaan di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan, untuk akhirnya, maaf kalau ada kata-kata saya tadi yang ada agak-agak yang tuan-tuan terasa dalam hati tuan-tuan. Ya, maafkan saya, ampunkan saya. Kita berpegang dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Supaya kita sama-sama berpegang dengan tali Allah, janganlah kita bercerai-berai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita. Dan kita minta kepada Allah, jika ada pahala yang kau berikan kepada kami malam ini, jika ada kau beri pahala kami pada malam ini, ya Allah, kami akan sedekahkan kepada ibu bapa kami yang sudah meninggalkan kami. Terimalah ya Allah, sampaikanlah ya Allah kepada kedua ibu bapa kami yang di dalam kubur, yang menantikan doa-doa anak yang soleh. Mudah-mudahan kita juga tergolong daripada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi dengan kita membaca tasbih kifarah dan suratul Al-Alaq. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.